Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban maratan ukhra ahbabi ila halqa jadidah ma'a podcast BTZ. Taib insyaAllah اليوم hari ini, episod hari ini seperti mana kita tahu ditaja oleh sahabat-sahabat kita daripada Hartanah Bros. One stop solution untuk kita tahu lebih lanjut tentang hartanah. Mereka dah 15 tahun dah berkecimpung dalam hartanah, dari isu-isu real estate dan sebagainya. So kalau nak tahu lebih lanjut, sila lungsuri laman mereka di IG, Facebook dan Instagram hartanahbros.sg. Your property matters. Wow. Alif ba ta sa jim ha ho. Masya-Allah. Alhamdulillah, episod kali ini kita nak teruskan kita punya series tentang series baru yang kita akan kita akan masuk tentang program-program teoretik macam try fikir. So apa yang kita nak berbual ni, apa tajuk yang kita cakap tu hari tu? Tajuk dia ialah Bidayatul Khalqillah. Bidayatul Khalqillah. So kita nak start ni, kita nak sambung, kita bercerita tentang bermulanya penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. So kita recap sikitlah topik yang hari tu kita cakap tentang kejadian alam dunia ini, pokok-pokok, gunung-gunung, cerita-cerita dalam Quran. Kita cerita pasal nikmat Betul. Kita touch about nikmat, how kita happy dengan benda-benda nature. Yeah. And I think we can dive into the technical aspect of it. Like how actually Allah SWT decide to apa datang dulu, air ke, laut ke, gunung ganang and all that. Yeah. Air dengan laut kira lain lah. Air dengan laut. Because air pipe. Sure. Air anugerah tak lah. Laut saluran dia jadi air. tapi surprisingly topik pasal nature tu kita boleh berbual satu episod Sih. Banyak nak cover. Mungkin tak cukup satu episod. Padahal tu setakat dia opening ya. Opening, masya-Allah. So nanti kita nak teruskan dengan siapa yang Allah jadikan dulu ni. Bagaimana kejadian kita ni? Adakah manusia dijadikan dulu ataupun perkara-perkara lain? Aku pernah dapat kalau ajar budak-budak budak setting. Ustaz, Adam datang dulu ke? Nabi Adam datang dulu ke? Dinosaur datang dulu? Yes, they have this thinking. Yeah. Sure, of course. Kita pun Cute akan fikir dinosaur datang dulu. Yes. Dinosaur. Curiosity diorang memang cute Cuma itulah kita, I think kadang-kadang banyak urusan kita boleh go into the details of the matters, but then we need to frame our mind correctly lah. So kalau kita tahu mengenai benda-benda macam ni, then what? Yeah. Kalau pun kita cakap dinosaur datang dulu, so what? That's always the important question, right? So what So tapi kalau pun kita nak jawab soalan ni kan, based on many hadis of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, dia ada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dia itu bersifat bukan dunia. Dia bersifat dalam bahasa putih dia celestial lah. Wow. Cuba take note sikit. Celestial. Sorry Custodian. Celestial. Celestial Berarti apa-apa yang Tuhan ciptakan demi untuk mentadbir. Okay. So kalau dari sudut itu apa-apa antara perkara-perkara yang kita dapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya adalah Kalam. Pen. The pen. Okay. Pen yang Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan. Again, whenever that we speak about all of these matters, dia termasuk di dalam umur ghaibiyat, benda-benda yang unseen. Okay. So kalau Nabi sebut kalam tu, kita tak boleh nak imagine lah exactly macam pen kita ke? Dia brand apa? Parker ke apa kan? Yeah. Jadi kita cakap tak, ini Popular bookshop pen Mont Blanc. Oh, kita cakap tak, wallah, yang penting adalah alatnya itu digunakan untuk function apa. Okay. Penggunaan alat tersebut tak lain dan tidak bukan adalah untuk menulis segala takdir Allah Subhanahu Wa Taala di Lauhul Mahfuz. Masya-Allah. So that's one. Dia ada beberapa perbincangan para ulama, tapi di antara awal yang Allah ciptakan adalah kalam. Ada riwayat yang lain sebut di antara perkara awal yang Allah ciptakan dari sudut perkara-perkara tersebut adalah arash Allah Subhanahu Wa Taala. So those are the things yang berkaitan dengan isu-isu celestial lah. Dan arash pun kita tak boleh nak faham. Betul. Singgahsana Allah tu macam singgahsana yang kita nampak kat dunia ni. Dan benda-benda ni dikatakan sebagai satu benda yang tak perlu didiscuss pun. Sebab kadang-kadang luar daripada apa yang kita faham dan luar daripada kapasiti kefahaman kita sebagai manusia. Betul. I think that is one secret that Allah will keep. Betul. It's for you to find out. You do well in this world. Nanti Nanti you pergi Jannah insyaAllah. Benda tu tak perlu pun kita tahu sebab kita tahu Allah SWT tu maha besar. Dan kadang-kadang bila kita tengok pun dia seakan-akan macam cerita Nabi Musa. Nabi Musa kata Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, boleh tak aku lihat kau?
Allah kata qala lan tarani, kau tak melihat aku, walakin duru ila al-jabal, kau lihatlah kepada gunung tu, fa in istaqarra makanahu, kalau dia betul-betul steady kat tempat tu kau akan nampak aku. Falamma tajalla rabbuhu liljabal, Allah SWT pun dah mendekati, menghampiri ataupun nak tunjukkan sifat zati Allah tu, sifat sebenar yang Allah nak tunjukkan kepada Nabi Musa. Falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka, terus Nabi Musa pingsan. Means benda tu kita tak boleh take it. Incapable lah. Incapable. Incubin bukan Yang penting adalah Allah nak give us the sense of benda ni hebat, menjangkaui lebih daripada apa yang kita boleh faham. Betul. Correct. Yeah. Wow, So we cannot imagine. Cannot imagine. Itulah kebesaran Allah. adalah hadis-hadis Nabi yang Nabi describe for us. But again, the purpose of those descriptions again is to tell us that benda ni is too enormous, too huge for us to even begin to imagine. Understand. So itu di antara dua perkara. As for this world, antara perkara awal yang Allah cipta tak lain nanti ada bukan air. Air. And everything comes from water. And even from Air ke laut? Dia soalan dia adalah air dekat mana lah kan. Kemungkinan laut lah. Nak laut cakap je laut. Backing Nak kena balik lah. Tapi air dengan laut beza. Yalah, air tu air lah, elemen dia lah. Masih nak cakap benda. Laut mana? Laut mati. Betul juga. Banyak laut. Fokus. Laut. Okay, laut. Okay, then. And then from there everything else is created. So itu yang ayat kita tahu. tu yang Allah sebut waja'alna minal ma'i kulli syai'in. Exactly. So kejadian kita ni, hidup kita ni tergantung pada ciptaan air itulah. Allah jadikan air tu dan semua benda hidup dengan apa ni? Yalah, dengan water lah. menggunakan air tu. From the perspective of its composite, dari sudut make up dia, begitu juga dengan banyak benda yang kita nampak hari ni pun memang air pun. Yes. Ada Bagi kena ayak guna lah. air Ayak. Mesti. Mesti ada ayat. Ayak Lepas itu barulah kalau kita tengok tafsir dan sebagainya, perbincangan mengenai manusia yang pertama. Then you enter into that discussion. Okay, let's dive into that. Kisah Nabi So Adam. ini yang dinanti-nantikan. Manusia yang pertama tak lain tak bukan So ayat yang dalam Quran yang kita biasanya dengar dan perbincangkan adalah ayat dalam surah Al-Baqarah lah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ayat dia. So Allah bila dah cipta, kemudian Allah announce to the angels, we are going to create man and put them on earth as khalifah. Ni khalifah yang kita bincang minggu lepas. Okay. Cuma khalifah ni pun ada perbincangan dia lah. Kalau kita nak bincang dari sudut Adam dululah, Allah cipta Adam itu daripada tin, daripada tanah. Okay. That's what we know lah, we understand. And everything else, manusia-manusia lain semua created in the exact same way as well. Understand. Tanah pun bukan sebarang tanah. Tanah mana ni? Tanah pun Allah sebut banyak dalam Quran. Allah kata min tin. Allah kata daripada tin tu bukan tanah yang kita faham seperti mana. Ada orang kata tin tu adalah tanah liat kan. Tanah yang kira dah pernah dicampuri dengan air dan sebagainya. Bukan pasir. Pasir pun tanah juga kan. So tanah yang mana? Cuma Allah nak tunjukkan yang daripada tanah lah. Mungkin kita tak faham sebab kalau kita tengok badan kita daripada tanah ke? Tu orang kata ini sebab tanah yang Allah sebutkan tu hanya Allah SWT yang lebih mengetahui lah tanah yang mana. Cuma kita boleh faham dari sudut ilmu bahasa lah. Tin, dia ada turab, dia ada tin, dia ada ar-ramal. Ni semua perpecahan-pecahan daripada tanah tu. Apa yang kita boleh faham. Ada pun ulama cakap menyebut tanah tu nak sebut bahawasanya Tuhan daripada benda yang simple pun boleh create something as sophisticated as the human. Azamatillah nak tunjukkan keagungan Allah SWT, benda yang simple. Tu yang dengar Iblis tak boleh angkat kan. Iblis jealous. Sekarang kita masuk cerita ni So, terus Iblis terus Terus Iblis tak boleh angkat. Tak boleh angkat Iblis. So Abu Lahab dengan Iblis saya tak boleh angkat Iblis dah tentu lagi besar dari Abu Lahab lah. Iblis lagi besar Iblis pun actually, I mean he is part of Allah's creation also. Betul. Of course. I mean dia pun beriman dengan Allah juga sih. And cerita tu menarik Yes, So Allah announces ini kita go back to the story Yeah. Allah cerita kat malaikat, and malaikat reply in a particular way. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bila Allah nahnu nusabbihu bihamdik. Sambung. Syekhna kan. So the question of the angels adalah, kenapa kau perlu nak cipta another creature on earth when kita ni duduk bertasbih dekat engkau, kita ni okey je, and dulu pernah pun ada orang yang menumpahkan darah di atas muka bumi. This then goes back to the question of sebelum kita ni manusia ada orang lain dekat dunia ni ke? Yes. That basic question
Interesting So benda tu so jawapan dia tu siapa tu? siapa tu kan? Correct. So jin-jin semua Dalam pendapat Al-Imam Tabari sebut perkataan jan. Jan tu adalah awal jin. Awal jin. So sebelum jin punya kepala semua. jin punya kepala dia punya datuk nenek dia. Okay. Orang pencong-cong dulu. Frusi dragon dorang semua. Dragon. Dalam Quran Allah sebut wal janna khalaqnahu min qabl. Di dalil dia Allah sebut keturunan jin yang awal-awal tu Allah sebut Allah jadikan pada awal min qabl. But instead of them populating earth, duduk dekat muka bumi kemudian melakukan kebaikan, diorang tumpah darah. Okay. Melakukan keburukan. Dan bila malaikat cakap macam gitu, Allah sebut I know what you do not know. Itu subhanaka la, lepas tu diorang cakap subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana lepas tu kan. So manusia ini from that particular story seharusnya memiliki capability untuk memakmurkan dunia. That's the point. To peace Itu dia punya hadaf dia lah. Hadaf dia. Dia punya goals dia lah. Kemudian Allah cipta Adam. Pertamanya yang Allah buat adalah Allah memberikan Adam ilmu. Of many things. Kita fikir balik kan, Allah nak letak Adam di atas muka bumi. He needs to prepare Adam apa? Tak boleh Supaya kosong-kosong tak boleh kosong-kosong supaya tidak berlaku seperti apa yang berlaku dahulu. So of many things kata Allah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni sampai habis. Yes. And this is again the trait of the human being yang kita ada, yang seharusnya kita gunakan sebaik-baiknya, tak lain yang tidak bukan adalah ilmu. Kita ada ilmu untuk memakmurkan dunia. Kemudian Allah sebut ke Adam untuk display the ability of knowledge lah. Adam pun tunjuk untuk perlihatkan kepada semua. Exactly. Amalkan. Kemudian Allah tunjuk kat malaikat cakap, okay, betul lah, benda ni yang kita tak tahu. Kemudian Allah sebut kat semua makhluk-makhluk untuk sujud secara hormat kepada Adam, maka semua hormat kepada Adam kecuali Iblis. Ni cerita Iblis Apa tadi sambungan ayat dia? Syekh Baihaqi. Ingat? Apa ayat dia? Ala ya Adam muskun bukan sebelum tu kan? Fasajadu illa Iblis. Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu cerita dia. Yes. So another important issue would be kenapa Iblis tak nak sujud kepada Adam, which you pointed out to just now. And because he feels he's special lah. Exactly. Dia ingat dia api kan. Marah si Ibu Bal. Betul memang marah Ibu muka you Bawa saya Iblis marah. tak boleh You pernah nampak Iblis kat dunia ni tadi? Iblis bertopingkan manusia. Banyak juga Tahu kita fokus kan. Maka dengan itu kata Al-Ghazali rahmatullahi alaih, di antara sikap the satanic hallmark. Ni tanda Satanic hallmark. Satanic verse kita tahu. Hotel California. the satanic hallmark tak lain dan tidak bukan adalah arrogance. Correct. Maka kata Al-Ghazali, semua keburukan di atas muka bumi ini berlaku di atas sikap angkuh. Keangkuhan itulah yang membuahkan sikap-sikap buruk yang lain. Dia punya sumber dia. That's The first thing untuk lakukan apa adalah arrogance. Lepas tu dia cakap dia tak nak sujud lah kan. Khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan dia daripada tanah, kau ciptakan aku daripada api. Mana boleh aku ni lebih inferior kepada dia kan? So that's that particular issue. Maka hari ni siapa yang has the exact same statement, macam mana aku boleh nak bow down to him? Dia mana lebih besar? Aku lagi hebat apa? Aku CEO, so dia patut jumpa aku, dia patut sama lah, sama Exactly. PL lah, sama PL. Sama PL. That is the issue. Okay. Dan Allah tunjukkan kejadian Nabi Adam tu sebenarnya kalau ikut technically memang lebih rendah daripada Iblis pun. From the perspective of, tapi itu ulama khilaf juga. Tu ulama khilaf lah. Maknanya dia daripada kefahaman kita, api lagi powerful sih. Yalah. Tapi kalau kita tengok balik, it's not because of apa yang ada dalam benda tu, it's about ketaatan tu. Betul. Konsep ketaatan tu tak ada pada Iblis. Betul. Di mana dia tak boleh menerima, dan dia hidup dengan malaikat pun before this. Dia tahu pun Allah SWT bukan suruh dia je, malah suruh malaikat. Malaikat lebih agung sih. Betul lah. Malaikat lebih agung. Ada ulama sampai cakap kalau kita pergi dari sudut asal tu kalau kita tengok api, simbolism yang terikat kepada api adalah kebakaran, kehancuran. Yes, But if you look at soil, gambaran kepada tanah itu adalah kesuburan. So even from that particular perspective pun, actually Adam lebih hebat daripada Iblis lah. Of course. Tapi dia sangka, ini sangkaan manusia. Biasa Sangkaan kalau dia orang lah. angkuh ni, dikarenakan dia sangka diri dia terlebih lah. Betul. Walaupun Itu dia sudah. tahu yang dia tak lebih. Betul. Wah, So ni salah sangka diri. Cuma bila kita tengok pun dari sudut ayat, kita akan faham yang api sih. Kita tengok api tu Selalu macam gitu. Cuma Allah gunakan psikologi juga kat sini.
Tak mestinya kau bagus tu, tapi dari sudut ketaatan tu lebih utama. Maknanya dia, kalau malaikat yang aku jadikan daripada cahaya, malaikat pun boleh pertikaikan juga. Kenapa malaikat boleh sujud ataupun boleh hormat kepada Nabi Adam? Is sebab ketaatan dia, bukan sebab kekufuran ataupun sebab dia punya kebesaran hati dia, itulah keangkuhan yang dia letak dalam diri dia. So ni sifat yang Allah nak tunjukkan, is keangkuhan. Yang banyak orang yang lalai ataupun hancur kat dunia ni disebab keangkuhan, seperti mana iblis. Is that the reason why Iblis buat satu promise dengan Allah SWT to say that dia akan ganggu kita all the way sampai hari kiamat? Ada orang yang dia angkuh ataupun dia buat salah, kemudian ditegur, dia macam boleh relax, mak aku buat salah. Tapi lebih teruk perangai daripada itu adalah bila satu orang tu angkuh, kemudian kita tegur dia angkuh, dia tiba-tiba makin mengamuk. Defensif This is what we see with Iblis. Pasal kalau nak cakap pasal salah ni, semua orang salah. Yes, tapi how you react to your mistake, this is an issue that we need to learn. Patut tu kata Nabi SAW, kullu bani adam khata'un. Semua anak Adam itu pasti melakukan silap. Tapi sebaik-baik mereka yang melakukan silap adalah mereka yang lari bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Very deep Very deep. And kalau kita tengok cerita ni pun, kalau kita fast forward cerita dia kan, cakap pasal benda ni memang lazim dekat lazim, masyarakat kita. Lazim perkataan dia. Lazim. Masyarakat kita ni kalau cuma masyarakat kita marah sikit dia mengamuk. Betul. And bila dah mengamuk, kadang dalam keadaan salah pun dia lebih dia revenge. Correct. Exactly. Revengeful. Walaupun aku salah, tak apa lah. Aku ada hak saya untuk mesti kita tak boleh kena tegur salah. Correct. Relax, tranquilo. Which is the issue kan. Kemudian Adam masuk syurga. Uskun anta wa zawjukal jannah. Masuk. Jannah atau enjoy. But then God says one thing. Kau jangan dekat satu benda je. The tree. Right? Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal, ayat tu kan. Now, kalau kita tengok fast forward cerita dia, beberapa riwayat lah. Ada riwayat yang iblis kat luar syurga ni, dia try to convince Adam. And what is also interesting adalah nama pokok tu lah. Okay. Nama pokok tu adalah pokok bukan taugi, salah. Khuldi ya. Orang Melayu kita sebut khuld. Syajaratul mulki, syajaratul khuldi wa mulkin la tabla dalam Quran. Orang kadang lupa nak tanya kenapa nama pokok dan nama buah tu khuld. Khuld ni kalau kita dalam Quran banyak khalidina fiha. Immortality. Berarti tak akan mati. Okay. So kata para ulama, itu sebenarnya the only thing yang manusia tak ada. Immortality. Allah kasih kita semua apa? Dah lah tadi kemarin kita discuss ahsani taqwim. Kita ada ilmu yang lebih banyak daripada semua makhluk. Kita diangkat martabat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. The only thing that we do not have is immortality, that we are going to die. Which is everybody gonna taste exactly. death. Jadi syaitan tahu yang this is the thing yang kita crave for. Manusia tak nak mati. Manusia nak continue to enjoy. I understand. Akhirnya dikarenakan kelemahan manusia, dikarenakan kelemahan Adam itu, dekat juga kepada pohon tersebut. That's the issue. Now bila makan, ini isu dia. This is why is interesting. Adam telah melakukan satu kesilapan. This is undeniable. Now kalau kita tengok cerita ni, Adam buat salah, Iblis pun buat salah. Okay. Tapi Iblis salah, kena kutuk Allah sampai akhir zaman. Tapi Adam buat salah, tiba-tiba diangkat martabat, dijadikan Nabi. The question is, kenapa dua orang buat salah tapi ujung-ujung itu berbeza? So jawapannya adalah dikarenakan bila Iblis buat salah, dia makin angkuh. Tapi Adam bila buat salah, apa dia sebut? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cepat mengaku. Insaf. Dia doa pada Allah, Rabbana zalamna anfusana. Itu doa yang kita selalu baca pun. Betul. This is an important story. Ada ulama-ulama yang sampai cerita bahawasanya apa yang kita dengar mengenai cerita Adam itu sebenarnya adalah cerita kita. Kita ni awalnya datang daripada syurga. Tempat kita ni sebenarnya syurga. Allah. Tapi dikarenakan kelemahan kita nak immortality, kelemahan kita ini nak sangat dunia, nak sangat enjoy, kita akhirnya termakan hasutan syaitan. Kita akhirnya diturunkan. So our responsibility now is to make sure that we please Allah and we prove to Allah that kita ni deserve to go back to our place. Go back to our original place. How to do so? Bila salah sebut apa? Rabbana zalamna anfusana. Itu cerita kita jatuhkan martabat kita untuk Allah SWT dan minta pengampunan daripada Allah SWT. Which is benda tu tak banyak orang buat, dan kita pun kadang terlepas pandang dengan benda tu. Dan kadang berat juga benda tu. Betul. Kadang-kadang yalah dengan Allah satu hal juga. Kadang dengan manusia pun. Benda ni dengan manusia pun. Orang kata nak meminta maaf pada orang ni satu benda yang berat. Macam berat Berat. Sebab nak cakap maaf pun, nak mengaku salah kau punyalah berat. Tapi bayangkan kalau kita meminta maaf kepada seseorang dia indirectly Allah dah angkat martabat kita, walaupun orang tu tak terima maaf kita pun.
Apapun kesalahan kita, sebab yelah nak lihat kebesaran orang tu, Allah lebih besar. Kalau Allah boleh ampunkan kita, sebab konsep kita meminta maaf ni, dia tak ada konsep yang orang tu akan terima maaf kita. Tak apa, kalau kita minta maaf tu tanda kita realise yang whether benda tu salah ataupun tak salah. Kadang-kadang ada orang minta maaf sahaja je. Itu satu ibadah yang dia buat, yang dia rasa macam at least orang yang pernah ada rasa dendam dengan dia pun macam mak dia minta maaf dengan aku sih. Yalah correct. Down sikit lah. Betul. So kalau kita start dari sudut kemaafan, baiklah. Apatah lagi kalau kita minta dengan Allah, Tuhan yang Maha Pengampun. You pernah minta maaf kat orang tak maafkan tak? Wallahualam, I pun tak tahu sih. I mean, it's scary. For me ialah benda harian kita kita go through. Kita kadang buat salah, kadang kita rasa kita betul and all that. But for me, I think dah biasa dengan PL yang kalau I tahu I salah, I'll be the first person lah. Bukan nak angkat diri sendiri. Kalau orang tak nak maafkan, kenapa dia tak nak maafkan? Entah, maybe ada sikap dendam, ada sikap mungkin macam kau macam mana bedek lah. satu angle ke apa angle kau datang kat aku tetap see you as there are people like that lah. Macam they just don't want to see you smiling even. I don't know. I think meminta maaf tu is a very big thing. Memaafkan orang is even a bigger thing. Exactly. I feel that the power of macam I feel that power to be honest. Macam you maafkan orang, you rasa sesuatu macam diri you macam achievement evolve and macam you achieve something. Itu lah paling kecil you nak rasa happy, you maafkan orang. I pernah buat satu benda yang di mana I try to, macam kita lalui satu ujian orang buat kita ke dan sebagainya. Biasalah kan hidup ni. So bila kita try maafkan dia, walaupun dia tak minta maaf dengan kita, pun satu benda yang besar tu. Kira macam tak apalah, aku maafkan kau lah. Kita cepat nak move on daripada benda tu. Correct. Cepat nak bergerak daripada masalah tu. And kita dah start to fikir tentang benda-benda lain. Dah tak fokus dengan benda-benda tu. Cuma adakah kita boleh buat tu benda selalu? Adakah kita rela untuk buat tu benda selalu? Sebab lain orang lain cara. Dan kadang mungkin dosa dia tu besar. Tapi bila tengok balik, Allah SWT tu Tuhan yang begitu besar pun boleh mengampunkan kita ni yang apalah sangat. Kita ni apalah sangat kan. Teringat juga kat cerita Nabi Yusuf AS bila dia boleh sebut la tasriba alaikumul yawm. Adik-beradik dia buat macam-macam benda dekat dia. Akhirnya sekali bila he's in a position of authority, dia boleh cakap hari ni tak ada dendam lah. Kau senang gitu ya. The exact same word yang Nabi Muhammad SAW sebut bila dia conquer Mekah. He stood in front of everybody. Sekarang kau nak buat apa? Diorang reply by saying akhun karimun bin ibni akhin karim. Cakap kau ni orang baik, anak orang baik. Kira dah so takut dah kira. Nabi cakap sama seperti mana Nabi Yusuf sebut, la tasriba alaikumul yawm izhabu antum fa antumut tulaqa. Go all of you free. Orang terkejut. Kebanyakan orang bila dengar Nabi buat cakap macam tu, masuk Islam. That's the power of forgiving people lah. Kita boleh merubah orang hanya dengan memaafkan orang. As simple as tak payah nak It's cerita very balik powerful. pun. Serious. Tak payah nak It's cerita very balik, babe. Tak apa babe, aku maafkan kau. Macam mana pun aku maafkan kau. Tu benda yang kita doa lah supaya kita dapat kekuatan untuk, yalah, kita sebagai manusia pun kita ada keegoan kita ada keangkuhan kita tak lari. Tapi bila ada benda ni kadang-kadang satu kepuasan juga dalam hidup kita. I feel talking about iblis ni I think macam it can relate lah to even our daily life also. Macam ada juga setengah-setengah manusia pun macam tak nak kalah lah dari segi apa pun. Betul. Aku ada benda ni, aku ada benda ni extra, aku ada benda tu extra. Kadang pun dia orang try to nampakkan diri diorang ni sehebat mana pun walaupun diorang tak ada apa. Iblis lah. Betul tak? That is perangai iblis to be honest. So this is where I feel like macam as we are aging also, I mean as we get more matured in life, I feel that macam purpose in life pun, what's the purpose actually? Betul. Kalau kadang I suka gunakan analogy ni tau. You just imagine if you close your eyes today. Now we are in the studio. Nak try ni. You just try. Kita dalam studio, kita nampak building-building. Kita tutup mata, kita buka mata balik, kita dekat tanah lapang, kosong, tanah padang pasir ke apa. The next thing we ask ourselves is, what am I doing here? Right? It's like the same process that Allah hantar manusia kat dunia. Pop. Taruh kat situ. So you will question yourself, what am I doing here? So then we all know and realize that how fast you realize pun actually that benda-benda ni, building ni semua kan manusia yang cipta. Betul. Bukan benda tu dah ada, Allah cakap dah taruh this law and dalam depan ada traffic light below kanan. Ni manusia yang create je. So I feel like macam again macam what
the story about Iblis and all that. It's Actually Allah dalam really Quran relatable. dah pernah macam in a way mengejek manusia juga. Kan? Allah kata wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau jalan ke atas muka bumi dalam keadaan keangkuhan. Dalam keadaan di mana kau angkuh daripada orang yang lain. Understand? Innaka lan takhriqal ard. Kau tak boleh menembusi bumi pun. Walan tablughal jibal. Kau tak boleh setinggi gunung pun. Jadi benda ni Allah nak kita faham yang setinggi mana pun kita, Allah SWT tahu yang kita ni tak ada apa-apa pun. Betul. Tak payah jauh lah. Kita naik Burj Khalifa lah. I think kalau you dah pernah naik, you naik lah tingkat berapa tu. You tengok bawah manusia, macam semut. Kereta je dah macam semut. Lalu macam gitu. Manusia apa lagi? You naik kau terbang, tengok 30,000 feet, you tengok bawah, boleh nampak manusia. Apa lagi Allah punya view sih. So view Allah tu adalah view amalan soleh. Correct. Kita punya amal kebaikan kita tu Allah view kan. Bila tengok balik pasal kekayaan ke macam you cakap tadi, orang kadang tak ada apa-apa pun tapi the way dia angkat diri dia ke apa-apalah, the way dia rasa diri dia ni angkuh kat dunia. Allah dah cakap banyak kali antumul fuqara ilallah. Allah kata korang ni miskin di sisi Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah tu maha kaya. So benda-benda yang Allah sebut dalam Quran ni untuk kita realize yang actually apa yang kita ada ni. Sebab tu teori yang kita faham, you ada 1 million, ada orang ada 10 million. You ada 10 million, ada orang ada 100 million. There is always somebody above Correct. you. Always. Kau Ada I pun pernah orang. nampak sih. Alhamdulillah lah through main bola ni dapat jumpa orang-orang yang macam mungkin high net worth. Kita fikir diorang macam basic ni mentality macam diorang kaya ni confirm sombong lah, confirm ni confirm tu. Tapi babe actually tak. To be honest, orang-orang kaya ni diorang lebih macam ada, cuma kita tak tahu pasal kita jarang nampak diorang. Betul. Kan? Bila you sekali-sekala dengan diorang, baru you tahu tau diorang macam, pasal kita selalu fikir yang diorang ni manusia special. Whereas actually tidak. Diorang pun manusia macam kita juga. Diorang kenal diri. Diorang mau kulit hidung kan, diorang mau kentut and all that. So Diorang pun boleh masuk neraka. Yes, correct. To be specific lah kan. But they have a good heart actually. Yeah. Because once they start opening their mouth, they tell a story of how they begin. Bro, itu yang I think to reach that type of net worth, you should be humble. Exactly. Cuma orang yang tak reach that type of net worth, dia akan forever akan gitulah humble brag macam kita selalu cakap tadi tu. Yang kira duduk, masuk bakul, angkat diri sendiri. Betul tak? Kan? Betul tu. Orang Arab ada this Masya saying Allah. yang that I go by, which is rahimallahu mar'an arafa qadra nafsi. Tuhan merahmati manusia yang kenal diri. Kita kaya macam mana, successful macam mana pun, there's always somebody above us. So apa alasan kau nak kasih nak action sangat ni? Whatever that you have, be thankful for. Selain daripada itu, dah lah kita tahu kita punya limit kita. There's always somebody above us. Exactly. Apa pun yang kita ada, balik-balik kat dalam tanah. Jadi rumah setinggi mana pun, balik-balik kat dalam tanah. Baru-baru ni I tengok ada satu orang buat caption pasal recently the Khalifah of Imarat kan, baru meninggal. Jadi rahmatullah alaihi, bila orang sebut he owns the Burj Al-Khalifah. Masya Allah. He owns the Burj Al-Khalifah. So bila orang kata hadha masir, inilah kira penghujung hidup orang yang memiliki building yang tertinggi di dunia, Sama tapi akhirnya juga. sama macam orang lain, maka di bawah di tanah. Mana Allah nak realize, nak tunjukkan pada kita, akhirnya kau bina setinggi mana pun, bukan nak cakap buruk pasal dia lah, maknanya setinggi mana pun kita hidup kat dunia ni, dia kelebihan dia, Allah bagi dia nikmat rezeki dia dan sebagainya. Tapi setinggi mana pun kita kena realize bahawa kita ni milik Allah SWT. Dan kita akan pulang di tempat yang Allah sediakan kita, which is dekat tanah. InsyaAllah. Dan balik pada Allah SWT to serve Him again. Of course. Kan? So nak mendapat nikmat kesedaran diri tu pun satu nikmat. Nikmat yang besar. Kadang kita sedar, kadang kita tak sedar. So kita doalah, kita berharap supaya kesedaran ni selalu ada dalam diri kita, dan supaya kita selalu sedar bahawa kita ni adalah manusia biasa, dan setiap kekayaan dan kelebihan yang Allah berikan kita adalah milik Allah SWT, dan itu adalah sementara. Satu hari you kaya, satu hari you bagus, besok mungkin Allah tarik benda tu. Betul. Dan ada orang yang lebih baik daripada tu. Ada orang lebih kaya daripada tu. At least pun macam kita try lah hidup harian kita try to have this macam to maintain our thinking lah. We are just normal, we are here to do something, do good every day, then that's enough lah. Tapi ni sudut pandang lagi satu, which is kadang-kadang ada orang yang dia ada sukses, tak acknowledge sukses dia langsung pula. Pun tak betul juga.
Okay. Kalau kita nampak ni, I tak suka macam ni. Kalau ada orang, kemarin tu lah jumpa ada members ni baru kita baru. Kita dah cantik lah, kita suka kita dia. Dia cakap, Masya Allah babe, cantik lah. Dia cakap, Asal sukses dia kereta. oh kan macam tu Tesla. Dia bawa Porsche. Lamborghini ke Porsche lah. Kita cakap, Masya Allah cantik lah. Dia cakap, tak lah babe, ni dunia je. Cakap Alhamdulillah lah. Senang ke? Bismillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kereta bukan aku punya. Beli Lamborghini tak lah babe, ni Dunia je. I cakap ada, kunci kasih lah. Kalau dunia sangat, if it does not mean anything to you, give it to me lah. I'll be thankful insyaAllah. Maksudnya, we need to balance lah between. Itu pun satu kesedaran juga. Betul. Bahawa kita kadang-kadang suka, kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada engkau. Dan kadang-kadang kau ni terpilih di antara hamba-hamba Allah untuk memiliki benda itu kat dunia. Syukur. So actually the minimal is to syukur je kau. And kau rasa macam Alhamdulillah Allah bagi nikmat ni lah. This part of the nikmat. Macam apa salah kita cakap macam Alhamdulillah lah ni ada rezeki sikit tahun ni. I lebih rasa orang yang cakap macam itu actually riak. Betul. I tak suka orang cakap macam itu. Itu yang dia panggil humble brag. Tak humble pun actually kalau kita betul. Tak humble pun tu. Masya-Allah, kan kalau kita Arab mesti kat belakang Masya-Allah tabarakallah. Belakang dalam Haram min fadli Rabbi. Salam macam itu. Ini daripada kelebihan Iblis punya kurang ajar. Permainan tak boleh sana sini Kita berbual pasal Adam baru kita indirectly macam berbual pasal hate. Okay, Iblis, sorry, finish. We don't want to talk about you. Tapi Iblis punya trick tu banyak tau. Dia ke sana ke sini. Memang skill lah, dia dah lama. Dalam Quran Allah sebut la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia kata aku akan goda hamba-hamba engkau ya Allah. Dia ugut Allah ni. Dia ugut Tuhan tau. Aku akan goda, tapi dia realize yang di antara orang-orang yang dia akan goda, dia kata illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada di antara hamba-hamba engkau yang memang betul-betul salih. Dia dalam dua ayat Allah kata mukhlasin, Allah kata salihin. Ada yang salih, ada yang mukhlas. Mukhlas tu orang yang ikhlas lah. So dia tahu yang actually Allah SWT jaga orang-orang yang macam ni. And mukhlas pun perkataan penting. Dia bukan mukhlis tau, dia mukhlas. mukhlas. Yang Tuhan buat dia ikhlas. Jadi ikhlas. Wow. Siapa the chosen one The chosen one yang apa benda yang dia buat semua dia balikkan kepada Allah SWT. Apa nikmat yang dia buat semua dia balikkan kepada Allah SWT. And benda tu tak boleh ditunjuk untuk orang. Orang tak boleh tahu dia ni ikhlas. Orang tak boleh detect. The way you cakap gitu je dah tak jadi ikhlas. Betul. Macam babe aku ikhlas tau kasih kau ni. Ni kau tak ikhlas babe. Tak payah cakap lah kan. Orang ikhlas tak cakap apa. Ni ada 1 million, ikhlas aku kasih kau. Aku nak tolong kau, aku ikhlas. Tapi kalau 1 million babe, ikhlas kau diterima. Bayaran ikhlas tu diterima. Iblis dah datang. Iblis dah ikhlas kau diterima kan. Masya-Allah. Sebab perkataan mukhlas pun penting kan. Betul. Keikhlasan ni Tuhan yang berikan manusia. Siapa yang boleh ikhlas, has been given a big thing. Serius. And ikhlas tak perlu dicakap lah. Bukan apa, kadang-kadang kita terlepas juga tercakap, babe ni aku betul-betul sincere lah. Harapan benda tu memang ikhlas lah untuk Allah SWT. Tapi kadang-kadang kalau buat satu benda tu, ikhlas ni dia banyak definisi. Satunya is tak nak ada pulangan daripada mana-mana angle tau. Orang pujian daripada orang. Hanya amalan tu biarlah Allah SWT tahu. Contohnya macam dalam hadis Nabi kata sampai tangan kiri kita kan tak tahu apa yang tangan kanan kita infakkan ke jalan Allah. Sedekahkan tu. Maknanya dia nak tunjukkan ikhlasnya kita, which is obviously tangan kiri tangan kanan mesti nampak apa. Tapi nak tunjukkan yang babe kalau boleh kau buat ni sampai macam itu sekali. Ikhlas untuk Allah. Dia kalau tak cakap ikhlas, dia cakap riak kasih. Betul. Okay. Alhamdulillah. So word ikhlas tu kita letak dulu. Yes. Takut-takut tak jadi ikhlas. Tapi perbuatan kita tu insya-Allah. Alright. Okay. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung topik Nabi Adam Nabi Adam. So next is anak dia. Anak dia which is Habil dan Qabil. Next topic Habil dan Qabil. InsyaAllah. Banyak perkara berlaku. So insyaAllah we'll see you in the next episode. See you.